Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz akan mengadakan sesi yang pertama untuk video subjek ibadah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Okey. Bagi murid yang mempunyai buku teks, bolehlah menggunakan buku teks Kafa subjek ibadah. Okey, ni buku dia. Kalau mood selfie ni dia terbalik dah tu. Doktor nak baca tu. Warna buku teks warna hijau. Okey. Cuba buka muka surat 3 berkaitan dengan isi kandungan. Okey. Untuk tahun 5 subjek ibadah, kita akan belajar 5 tajuk, 5 topik. Okey, 5 topik. Topik yang pertama, tajuk yang pertama ialah solat jamak dan qasar. Okey. Tajuk yang kedua, kalau boleh tengok dalam buku teks muka surat 3. Tajuk yang kedua kita akan belajar solat orang uzur, orang sakit. Uzur ni maknanya orang sakit. Dan solat di dalam kenderaan. Boleh tak kalau kita nak sembahyang dalam kenderaan? Semua tu kita akan belajar. Tajuk yang ketiga ialah solat sunat. Selain daripada kita mencukupkan sembahyang fardu 5 waktu dengan sempurna, kita juga dianjurkan oleh syarak, oleh agama lah, supaya membanyakkan ibadah sunat. Okay, sebab ibadah fardu ni kalau kita nak bagi bandingannya seperti modal. Kalau orang berniaga, modal. Berniaga dapat hasil sama dengan modal. Betul ke tak panggil untung? Kalau nak untung, dia kena dapat hasil jualan melebihi modal. Kalau modal RM10, jual, dapat RM20. Maknanya, modal RM10, untung RM10. Begitu juga ibadah. Ibadah fardu ni menepati modal. Kita wajib kena buat. Dapat pahala. Tapi kalau nak untung, memadai dah dengan sembahyang fardu saja. Kena melakukan ibadat sunat. Ibadat sunat ni ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Itu maksud sunat. Kalau kita buat, Allah Ta'ala janji nak bagi pahala. Kalau kita buat, kita kerjakan ibadah sunat, Allah Ta'ala janji nak bagi pahala kepada kita hamba-hambanya. Tapi wala yu'aqabu ala tarkihi. Kalau kita tak buat, letih ke, ataupun kita malas nak buat ibadah sunat, tidak dijanjikan seksa api neraka. Tak kena api neraka kalau orang yang tidak mengerjakan ibadah sunat. Kalau ibadah yang fardu, buat dapat pahala. Ma yusabu ala fi'lihi. Siapa-siapa yang mengerjakan ibadat fardu, sembahyang fardu, belajar ilmu fardu ain fardu, siapa-siapa yang buat dapat pahala. Tapi ingat, siapa-siapa yang tinggal wa yu'aqabu ala tarkihi. Berat tu. Wa yu'aqabu, dijanji seksa dengan api neraka. Wali'azubillah, takut tu. Dijanji dengan api neraka kalau kita tinggal ibadah yang wajib. Mana contoh ibadat wajib? Sembahyang fardu 5 waktu, belajar fardu ain, taat kepada mak ayah selagi tidak bercanggah dengan agama, itu semuanya fardu. Kalau kita lawan cakap mak ayah kita, kalau kita tinggal ibadat fardu, kalau kita tinggal belajar fardu ain, kita berdosa. Ingat malam. Kemudian tajuk yang keempat, solat jenazah. Apabila seseorang muslim mati, maka orang yang hidup ni kita lah. Kita kena buat ke atas jenazah itu 4 perkara. Pertama, kita kena memandikan jenazah, fardu kifayah. Kedua, kita kena pakaikan kain kafan kepada jenazah. Yang ketiga, kita kena solat ke atas jenazah. Tajuk yang keempat kita, solat ke atas jenazah.
Kalau orang perempuan nak berdiri kat mana? Kalau jenazah lelaki nak berdiri kat mana? Tu semua akan kita belajar nanti, insya-Allah. Kemudian yang keempat, kebumikan jenazah tersebut. Kalau orang Muslim dok ada seorang sembahyang jenazah, habis satu kampung berdosa belaka. Tiba-tiba ada seorang kelas 5 umat pandai sembahyang jenazah. Dia seorang je yang sembahyang jenazah kampung dia. Habis satu kampung terlepas daripada dosa. Sebab hukum solat jenazah ni fardu kifayah bagi lelaki. Okey, tajuk yang terakhir, puasa Ramadan. Puasa Ramadan ni ialah hukumnya wajib. Wajib bagi siapa ni? Bagi orang mukallaf. Mukallaf orang yang berakal, orang yang baligh. Orang yang berakal, orang yang baligh sampai umur, bila sampai masuk bulan Ramadan wajib puasa. Syarat dia lagi, mestilah yang mampu. Kalau sakit, uzur, tak boleh puasa, dia dibenarkan buka puasa. Okey, itu semua kita akan belajar. Okey. Apakah takrif, definisi solat jamak? Solat jamak dengan molek ni. Solat ni kita sebut sama. Ada orang disebut sembahyang, ada orang disebut solat. Dua perkataan yang berbeza tetapi mempunyai makna yang sama sahaja. Mu sembahyang tak lagi? Mu solat tak lagi? Solat dengan sembahyang sama ke lain-lain? Sama je. Baik. Apakah maksud solat? Solat ni kalau istilah bahasa Arab, dari segi luruh bahasa, solat ialah doa. Doa. Sebab apa panggil doa? Sebab dalam solat tu ada banyak doa. Setiap perbuatan solat tu semuanya boleh dikatakan ada tempat-tempat untuk kita berdoa kepada Allah. Tapi solat dari segi istilah ialah, dengar lagi ustaz tanya lagi, kena jawab soalan ni. Solat ialah mengandungi beberapa perkataan dan mengandungi beberapa perbuatan. Dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan memberi salam. Ada berapa tu? Pertama, solat mengandungi beberapa perbuatan. Kedua, dan mengandungi beberapa bacaan. Dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri ataupun disudahi dengan memberi salam. Jadi ada 4 tu. Baik. Itu solat jamak. Tajuk itu yang pertama ialah solat jamak. Baik. Ustaz kalau boleh nak limitkan masa. Tambah lama sangat. Maklumlah pengajian atas talian ni, kalau lama-lama mungkin data banyak ke, okey. Kita cuba ringkaskan. Okey. Jamak ni maknanya himpun. Muka surat yang kelima Jamak ni ialah himpun. Apa yang maksud himpun? Kita himpunkan 2 sembahyang dalam satu waktu. Ustaz ulangkan lagi. Jamak ni bahasa Arab, bahasa Melayu ialah himpun. Apakah maksud himpun di sini? Maksud himpun di sini ialah kita himpunkan 2 solat. Mana 2 solat? Solat Zuhur 1, solat Asar 1, kita himpunkan dalam satu waktu. Selepas sembahyang Zuhur, bangun sembahyang Asar lalu. Itu makna himpun. Selepas sembahyang Zuhur, bangun sembahyang Asar lalu. Orang bang tak lagi Asar? Belum lagi. Asar belum lagi masuk waktunya. Tapi kita himpunkan 2 solat tadi. Zuhur tu di dalam waktu Asar. Ataupun boleh juga kita nak himpunkan solat Maghrib dalam waktu Isyak. Himpun ni dia ada pasangan masing-masing. Okey? Ada pasangan dia. Pasangan nak himpun ni mestilah Zuhur mesti kena himpun dengan Asar. Tak kira lah mana-mana dulu. Nak sembahyang Zuhur dulu ke, ataupun nak sembahyang Asar dulu ke, mana-mana. Kalau kita sembahyang jamak, kita himpunkan 2 solat dalam satu waktu. Okey, pasangan dia apa je? Pasangan dia, ingat pasangan ni. Pasangan ni tak boleh ditukar-tukar. Zuhur pasangannya Asar, Maghrib pasangannya ialah Isyak. 2 waktu yang boleh dihimpun. Adapun sembahyang subuh tak boleh nak jamak, tak boleh nak himpun. Okey? Ustaz rasa setakat tu dulu. Jadi dengar berulang-ulang kali, kalau tak faham boleh tanya. Okey? Setakat tu saja. Okey, kita baca doa sikit.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma zukna ilman nafi'a wa amalan maqbula. Allahumma rizqan halalan wasi'an mubarakan fi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Okay. Mudah-mudahan kita semua mendapat ilmu yang manfaat dan sekaligus menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Okey, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi